Kau sebelum aku pijak, aku terajang, aku balak pada sini. Dia dah bengang. Lek Ahmad, gua minta tolong sikit. Gua nak pakai plastik biru tu, Mat. Plastik biru kepala otak lah. Mana ada plastik biru itu kan? Apa benda ni, Jak? Dia kata. Tak tahu, Zai. Dia dah steam dah, Zai. Dia tengok dia cakap ada plastik biru kat situ. Dalam tu ada polis, Zai. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel YouTube saya, Ajak Melissa TV. Sahabat maya aku semua di alam maya, harap korang semua sihat-sihat saja. Saya sihat, di sini sihat, okey, Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di siri yang ke-15, sambungan daripada siri yang ke-14. Siri yang ke-14 yang menceritakan di mana saya, Mat dan Zani di tempat kerja Mat di Hammond Music, macam-macam hal yang terjadi. Sebenarnya kejadian yang berlaku pada hari itu bukannya kita orang nak tunjuk bagus, nak kita orang nak tunjuk alim, nak tunjuk warak pun tidak. Kita orang ni pun jahil juga sebenarnya. Tapi bila terjadinya perkara-perkara macam tu, kita orang semacam satu benda yang kita tak pernah nampak, kita jadi macam takut. Bila dah takut, kita jadi berani, kan? Sebenarnya kita orang duduk situ, niat kita orang cuma nak main muzik je kot, nak latih muzik. Tapi bila orang datang situ dalam keadaan macam tu, kita orang jadi macam panik, takut pun ada. Jadi kita jadi marah lah, jadi berani. Padahal diorang tu sebenarnya, diorang tu brother tu jauh lebih tua daripada kami orang. Saya, Mat dengan Zani masa tu umur pun baru 19 tahun nak masuk 20 tahun. Kami bertiga sebaya, awal 20-an lah. Ya, itulah dia. Lagi satu tempat tu memang bergantung lah. Sejak saya jumpa benda halus kat situ kan, lepas tu bila kita orang jamming kat situ, macam benda lah kita orang dengar. Kadang kita orang tengah praktis dengan macam piano berbunyi kat atas. Tempat tu memang evil sikit lah. Tapi selepas kejadian tu, kita orang pun dah tak praktis kat situ lagi dah. Saya pun cakap dengan Mat pun, tak apa lah Mat, tak payahlah. Kalau macam ni takut nanti jadi apa-apa pula. Kau pun datang sini kerja pun, brother tu yang bagi kerja apa semua. Jadi saya pun bincang-bincang dengan Zani, cakap, Zai macam mana Zai? Cakap, tak payahlah kita praktis kat tempat Mat ni. Ni tempat Mat cik makan apa semua. Lepas tu Zani ada tanya Mat, selalu kau dia buat macam ni Mat? Selalu juga, malam minggu kadang dia masuk kat bilik office tu sampai siang sampai pagi. Zani cakap, tak boleh Mat, kau tak boleh biarkan dia macam tu Mat, tak baik Mat. Ambil Mat pun dia kerja kan, buat macam mana. Jadi lepas tu kita praktis macam biasa lah. Kita praktis kat studio lah, studio jamming. Tapi dan lah, kita orang cari lagu, select lagu pop, lagu komersial, lagu 60-an, lagu joget apa semua. Jadi masa tu kita orang dah cukup lagu dah pun. Jadi kita orang tak perlu lah nak praktis by heart di tempat Mat bekerja. Jadinya bila dah jadi macam tu, kita orang praktis kat studio jamming je lah. Itulah saya rasa zaman kegemilangan Fairyland. Masa tu banyaklah show kita orang. Zaid lah banyak cari show. Kita orang dah tak fikir pasal recording lagi pun masa tu. Sebab Zaid ni macam guru kita orang lah. Bila dia cakap, korang ni tak layak lagi jadi recording artis. Permainan korang apa semua dalam studio nanti korang kena main sendiri. Kau ikut tempo, ikut klik apa semua.
bunyi dia tu macam menakut-nakutkan kita orang. Sebenarnya bukan menakutkan kita orang, dia nak mengajar kita orang. Dia cakap kita orang ni tak ada taraf, kita orang belum lagi nak main dalam studio. Takkan kau nak main dalam studio pakai session? Orang mesti kena buat lagu sendiri, kena main sendiri dalam studio, barulah power, barulah hebat. Jadi bila kita dengar macam tu, kita ikutlah kata si Zaid. Kita orang pergi je lah show sana sini. Busy juga, mengalahkan artis juga. Setiap minggu pergi show sana sini, banyak show lah. Sampai ke kampung saya lah. Dia kena kahwin kat kampung saya, kenui si Abang Isa. Itu pun Isa lah. Dia cakap, itu masa saya tengah kerja, saya rumput dengan dia kan. Dia cakap, ajak, kata, abang aku nak nikah ni, apa kata kalau panggil band kau Fairyland, pergi main kenui kahwin tempat abang aku kat kampung aku. Barulah gempak, dia kata. Ya kata, boleh juga. Tapi takkan kita nak bawa barang daripada KL. Kita pakailah barang warisan. Ajak warisan Jamie sekali, warisan separuh, korang separuh. Biar juga. Barulah gempak pun boleh tunjuk orang kampung, usaha kau apa semua. Apa lagi, kita orang pergilah balik kampung. Saya dengan Mat dengan Zaini naik bas, saya datang ke dia naik teksi. Saya bawa teksi je. Saya kena datang balik kampung, kenduri masa tu, kenduri rumah Isa lah, Abang Isa, Abang Zainal nikah. Malam siang tu kita pergi kenduri apa semua. Saya dengan Mat pergi kenduri. Kat kampung saya kalau pergi kenduri pakai songkok. Sebab masyarakat kita memang dah biasa macam tu kan. Walaupun kita rockers pakai songkok. Saya pakai songkok lah. Sampai tak pakai songkok, tak pakai songkok lah. Siang tu kita pergi kenduri, malam tu kita perform. Zaid setting lagu lah. Setting lagu, mula-mula dia main lagu pop. Lagu-lagu dia lah. Jangan kau hujani dengan pertanyaan, kenapa pasti akan mengecewakan. Pahamilah pengertianku ini. Setiap insan punya perasaan. Lagu macam-macam lah Zaid, lagu-lagu pop, lagu-lagu pop Zaid nyanyi sambil main drum. Orang tua-tua kampung layan lah. Lepas tu kita main lagu joget pula, lagu-lagu Sudirman. Rio kicau unga simba, langit biru kala senja. Saya lupa kod dia tak main. Saya ingat kod. Lepas tu lagu Eliket, lagu-lagu joget, lagu-lagu macam-macam, lagu 60-an apa semua. Lepas tu lah kita pantai rock. Lautner, saya Maiden. Kampung saya memang tak ada lah band-band yang macam tu. Macam Warisan pun dia main lagu-lagu Melayu. Masa Irham pun ada lah. Irham perform dengan Irham sekali, dengan band Warisan. Join sekali kita perform. Dia main separuh, kita main separuh. Last kita orang last menutup, kita buat lagu Maiden, lagu Dio, lagu macam-macam lah. Lagu Metallica kita bawa. Suka sangat lah orang kampung, bangga, rasa gempak lah. Itulah saya rasa kegemilangan Fairyland time tu lah. Saya dengan Mat, dengan Zaini, dengan Zaid. Dia berbangga lah, puas hati lah dengan pencapaian saya. Dia tak sia-sia lah saya dengan Fairyland. Memang best lah masa tu. Memang best gila. Diam-diam mulai nampak bertijang, hati yang redup kini bercahaya. Mat lepak rumah saya lebih kurang dalam 3 hari. Habis show Zaid balik, malam tu juga dia balik. Saya dengan Zaini dengan Mat lepak dalam tak sampai seminggu, dalam 3-4 hari. Lepas tu baru kita gerak PKL balik, naik bas. Memang seronok lah. Saya rasa bangga lah boleh tunjuk kawan-kawan. Masa tu Abu pun balik, kawan-kawan kampung semua balik. Sebab nak tengok saya perform kan. Abu pun sempat juga nyanyi 2-3 lagu. Saya lupa, Abu pun ada. Tapi masa tu Irham dah kahwin. Irham dah menikah, dia buat kenduri. Tapi dia, yalah, masa telefon tak ada. Abu pun tak tahu, semua tak tahu Irham dah kahwin. Tapi dia masa Irham kahwin tu dia pakai band Warisan lah perform. Kita balik tengok Irham dah kahwin apa semua. Tak apalah, jumpa Abu apa semua, seronok sangat lah masa tu. Lepas tu kita balik KL. Lepas tu kita praktis macam biasa lah. Praktis macam biasa, show apa semua. Lepas tu kita punya jamming setiap hari Sabtu, malam Sabtu dengan Ahad malam Sabtu. Sabtu malam Ahad.
Ahad Malam Isnin. Minggu 2 kali kita jamming. Macam biasa lah jamming sekali. Sekali satu masa tu tiba-tiba mat tak datang jamming. Mat tak datang praktis. Jadi saya dengan Zani dia rasa macam pelik lah pasal mat tak datang ni cakap. 2 kali praktis datang. Cakap dengan Zaid, kau buat teksi kau cuba usah-usah dia tempat kerja dia. Aku tak tahu, Zaid cakap. Tak apa-apalah Zaid, nanti aku dengan Zaini pergi lah. Jadi saya ambil cuti dengan Zaini masa tu. Saya ambil cuti, bila siang hari saya jumpa dia punya supervisor situ. Apa nama dia? Irene. Irene, Cina Kristian Amoy. Nanti dia guru kelas kat situ lah, dia yang jaga situ lah. Muka dia lebih kurang macam muka Sheila Majid tu. Sheila Majid zaman dia bawa lagu Si Pengemis Muda kan. Lebih kurang muka dia macam tu lah, Cina Irene tu. Jumpa dia cerita, jumpa cakap dengan Irene. Zaini lah jumpa Irene cakap. Jumpa Irene cakap, Mat sudah berhenti lah cakap. Baru 5 hari berhenti, tak sampai 1 minggu dia kan. Oh iya ke? Dia cakap. Lepas tu Irene cakap lah, sini tempat ada barang hilang lah. Tapi itu siapa nama brother tu ni? Bakar ke apa? Kita sebut nama Bakar lah. Itu Bakar cakap Mat sudah angkat itu. Apa hilang violin tak salah lah. Violin barang kecil. Tapi barang tu mahal lah. Benda mahal. Tak tahulah, itu dah jadi macam tu. Bakar mungkin tak, si Bakar ni kita sebut nama Bakar. Saya tak ingat nama dia. Kita panggil dia Bakar lah. Si Bakar ni mungkin tak suka Mat situ. Dia nak buat benda tak boleh kan. Jadi dia buat satu hal supaya Mat berhenti. Dia nak berhentikan Mat dengan cara kejam, cara direct cakap, Mat kau berhentilah kerja pun tak sedap. Jadi dia buat lah macam ada benda hilang, lepas tu dia tuduh Mat yang ambil. Jadi cara Irene cakap tu macam tu lah. Daripada segi Irene cakap, masa saya dengan Zaini jumpa Irene tu, dia cakap macam tu lah. Ada barang hilang sini, dia cakap. Jadi dia cakap macam tu. So sekarang Mat ada mana, cakap. Tak tahu, dia sudah berhenti sebab 4 hari, cakap. Gaji pun saya sudah kira sudah berhenti, cakap dia mau kerja lain tempat. Jadi saya dengan Zaini pun, besok tu saya dengan Zaini pergi dekat tempat kerja Mat, dekat Kampung Putra. Dulu masa Zaini kerja Keramat, kat Pasar Keramat, dia duduk dengan Mat sekali, dia duduk 3 orang. Zaini, Mat dengan kawan dia tak tahu nama. Tapi kawan dia ni kerja parking dekat Bukit Bintang, Wilson Parking apa, dekat sebelah Bukit Bintang tu, Paksen lah, kat situ lah saya ingat. Dia kerja parking situ. Jadi Zaini target, si Mat mungkin ikut si kawan dia ni lah kerja parking kot, apa semua. Jadi besok saya pergi rumah Mat. Pergi lebih kurang dalam pukul apa saya pergi rumah Mat lebih kurang dalam pukul petang lah, dalam pukul 3 lebih tu, sebab saya kerja. Masa saya kerja, saya cakap dengan Zaini, aku kena kerja juga besok. Aku kerja setengah hari, lepas tu belah petang aku ambil cuti. Baru kita jumpa pergi rumah Mat. Jadi saya dengan Zaini pergi tempat rumah Mat tu lebih kurang sampai pukul 3 petang lebih kurang. Pergi tengok rumah Mat tu, tengok ada tingkap, saya ingat lagi. Zaini kopak tingkap tu, nak tengok Mat punya beg tu lagi tak. Dia tengok beg Mat macam ada lagi, macam tak ada. Tak apalah, aku rasa dia ikut si member dia ni kerja kot. Tak apa, kita tunggu. Dia tunggu kat situ. Kat tepi rumah Mat tu macam ada satu pokok, ada pangkin. Lepak kat situ kat pangkin tu, saya dengan Zaini. Lepas situ, Zaini cakap, Zai, ni sekarang ni pukul 4, apa kata, biasa member Mat tu balik pukul apa? Balik pukul 6, pukul 7 juga, balik kata kan. Ada masa dalam sejam lebih ni, kita pergi minum lah pasal Keramat apa semua. Tak payah je, aku nak tunggu Mat ni. Saya nampak Zani macam dah bimbang, dia dah cuak. Dia takut Mat ni, dia tak tenang lah, dia dah risau, nampak muka dia risau lah. Kita tunggu sini lah, dia kata. Hati dia nak tahu juga keputusan secepat mungkin. Jadi ada pangkin tu lepak bawah tu, pangkin ke bawah pokok. Saya cakap Zai ni, awal lagi Zai, kita pergi Pasar Keramat sempat lagi Zai. Pergi Pasar Keramat pun dia rumah Mat tak jauh. Dia Kampung Putra, dia kampung-kampung setinggan, lorong ni tu. Rumah Mat ni dekat dengan rumah Awi. Kampung Putra, rumah Awi depan sikit, tapi kalau nak pergi rumah Mat, lalulah rumah Awi, lalu dorong tepi tingkap rumah Awi. Tapi Awi tak ada lah, Awi pagi dia kerja lah, dia kerja dengan Doremi masa tu. Jadi belakang tu ada pangkin, lepak situ dengan Zaini. Ajak Zaini minum dulu, tak nak juga, nak lepak situ. Jadi Zaini terbaring kat pangkin tu. Baring situ, saya duduk. Ada satu cerita kan ni, cerita yang saya rasa saya kena cerita juga. Sebab saya memang tak boleh lupa, walaupun dia dah lama berlalu. Sementara tu Zaini tu ada satu makpet lah. Makpet jalan daripada jauh Usha. Kawasan tu memang banyak makpet, kawasan setinggan kan. Jalan dia bawa macam bungkusan TO macam air TO. Dia lagu Jawab Dila. Lagu ni lagu Jawab Dila, lagu apa saya pun tak ingat lah lagu. Angin senja yang membelai. Dia buat lagu tu lah, jalannya dia dekat gitu orang. Mat, ada okok Mat, dia kata.
Zaini apa ya? Tak tahu lah saya, mak pet ke apa je ke. Kita orang tak isap rokok. Ya. Saya memang tak isap rokok. Saya masa pergi KL dengan mak saya memang tak isap rokok. Mak saya memang tak suka isap rokok. Tak memang dia tak suka orang isap rokok. Jadi saya memang tak isap rokok. Jadi saya rokok pun tak ada, lighter tak ada lah. Zaini masa memang tak isap rokok juga. Jadi kita orang memang tak isap rokok, tak ada lighter. Dia minta lighter. Tu apa hal? Lighter tak ada. Dia minta rokok, bukan minta lighter, minta rokok. Rokok tak ada, kita tak isap rokok je kak. Lepas tu dia duduk sebelah je kak. Duduk sebelah je kak. Mat ada RM2 lah mat, kata. Orang nak beli teh ais lah mat. Haus lah, kering lah tekak luar tu. Lepas tu saya tengok, tu ada orang pegang TO tu, habiskan lah je kak. Ini bukan TO mat. Ini gam, dia kata. Speedo, dia kata. Rupanya dia bawa isap gam dalam plastik tu, dia genggam macam tu. Gam tu letak dalam plastik. Poket dia terpunjul buat tin gam. Dia nampak dia punya poket ni, tepi terpunjul. Ni apa ni? Ini gamnya, gam dalam tin. Dia tuang kat sini, hidup, sedu. Apa? Sedut. Barulah Speedo datang, dia kata. Alamak, mak lalok ni, dia dah lentok, dah layan apa je kak. Lepas dia tanyalah, kau layan apa je kak? Wah, ubat pun kau layan, gam pun kau layan, dia kata. Mat, tu nak rasa mat. Oh, tahu je kak, saya kan dia cakap. Lepas tu Zaini kat sebelah saya ni dah dia tengah tension, dia bayang sebelah, "Jap, kau tak payah layan aja. Kau halau lah sebelah lah. Aku dah pening lah ni." Tu lah saya cakap, "Kau jangan kau minum, kau tak nak. Alamak lalok ni dah tampok sini apa semua." Dan rumah layan saya pun duduk dengan dia. "Jangan layan lah Jap," dia kata. Okey. Saya pun layan juga dia sembang. Tapi dah ni lama nak tunggu mat. Pukul 4 lebih tu nak tunggu, pukul 6, pukul 7 lagi 2 jam, pukul 3 jam nak tunggu. Layan lah mak lalok tu duduk sebelah macam-macam lah, dia bebel macam-macam. Layan je. Mak lalok nyanyi lagu macam-macam. Lepas tu minta RM2 nak beli teh ais. Oh, Zani laju bagi. Kau bagi kau RM2, kau belah. Kau jangan datang sini lagi. Oh, dia pun gerak. Gerak relax lah. Lepas tu datang balik. Dia beli teh ais tu, dia datang balik. Alamak, Zani punya angin, dia datang balik je. Kata. Datang balik, duduk sebelah apa semua, dia duduk. Tapi dia okey lah, dia tak adalah buat kecoh-kecoh, duduk sebelah apa semua kan. Lepas tu ada kat depan tu, lepas tu tempat singgan kan banyak sampah, banyak orang buang-buang barang tu kan. Dia pelik satu, dia dah lentok, dia dah layan kan. Dia tengok, "Mat, waktu tengok plastik tu kira ada berapa mat? Plastik bungkusan plastik jajan," dia kata. Saya tengok plastik tu, kat situ ada 3. Memang saya nampak 3, plastik kuning, plastik merah, satu plastik hijau ke apa macam tu lah. Kat belah depan tu saya tengok. Dia suruh ajak kira plastik pula. Dia kepala dah steam. Kita normal kan, tak nak boring tunggu mat, layan je lah. Plastik ada 3 mat, apa pasal lu itu dia? Ada 4 mat, kata. Tengok betul-betul ada 4 plastik tu, dia kata kan. Saya pandang dia cakap, 3 lah bro, 3 tu dia cakap. Tu plastik kuning, satu hijau, satu merah, satu kan. Ada plastik biru lu tak nampak. Kau ada usah je plastik biru tu, dia kata. Apa pasal? Saya tanya dia. Polis ada dalam tu. Polis tu duduk dalam plastik tu. Polis tu daripada semalam usah gua je lah. Ada polis dia kata dalam plastik tu. Oh, alah, gila punya lentok. Plastik apa pun tak tahu lah. Aduh, gamnya penangan ke apa saya pun tak tahu lah. Zani dah tertidur tu, tak silap saya. Dia tertidur ke apa? Dia dah terlelap kan. Dia tunggu mat juga kat situ. Dia nak juga jumpa mat. Time tu. Tunggu mat balik apa. Dia yakin yang bahawa mat ni pergi kerja. Dia dah kerja tempat kawan dia. Jadi dia dapat dalam firasat dia ni, mat ni pergi ikut kawan dia kerja, jaga parking. Lepas tu dia balik. Jadi nak jumpa lah. Nak tanya masalah mat apa-apa hal ke. Kok berada bakar tu kacau dia lagi ke apa ke kan. Jadi kat situ lah Zani tertidur masa tu. Layan dia cerita balik pada si plastik yang 3 keping tadi. Kak mat, plastik tu ada 4 mat, dia kata. Lu nampak plastik yang warna biru tu, dalam tu ada polis tu mat. Gua tak parti polis tu, daripada semalam dia follow gua tu. Alah, teruk betul steam ni. Tengok, gila mat ni juga. Macam ni mat, gua nak belah, sebelum gua belah, gua nak bakar plastik biru tu. Buat lighter, dia kata kan. Gua tak ada lighter ke? Apa ni lighter, tak ada ukuk, tak ada apa semua. Cakap, minta orang, lighter pun tak ada. Lepas tu cakap, dia kecoh nak lighter. Nak juga lighter. Saya tak ada lighter. Zani pun tak sokok. Saya tak sokok. Lepas tu saya kejut Zani. Zai, berada ni kacau lah Zai. Nak lighter lah apa semua. Alah Zani bangun. Zani naik angin kau. Kau sebelum aku pijak, aku terajang, kau belah pada sini. Dia dah bengang.
Lek Ahmad, gua minta tolong sikit. Gua nak pakai plastik biru tu, Mat. Plastik biru palota lah. Mana ada plastik biru itu kan? Apa benda ni, Jak? Dia kata. Tak tahu, Zai. Dia dah steam dah, Zai. Dia tengok dia cakap ada plastik biru kat situ. Dalam tu ada polis, Zai. La ilaha illallah. Zai cakap, sebelum aku sepak, aku pijak perut kau pecah kat sini, kau belah, cakap. Kecoh-kecoh, kau belah lah, cakap. Bising-bising lah. Kita dengan tension ni, cakap. Okey lah, dia pun gerak. Aduh, kecoh punya mak lalok. Pelik-pelik. Tak apa, dia telan gam dengan heroin apa semua. Gila. Part tu memang saya tak boleh lupa. Memang saya tak boleh lupa. Jadi lepas tu tunggu. Lepas tu baik kurang dalam pukul berapa? Dalam pukul 6.30 member mak tu balik. Member mak balik, dia tanya, mak mana tu? Mak dah tak ada dah, mak dah tak duduk sini dah, kata. Wah, Zani lagi lah mengelabah. Zani dah cuak dah. Zani kalau cuak dia berdiri, dia cakap pinggang, tangan sini macam ni, dah bimbang dah termenung. Kau tahu tak mak dia pergi mana? Dia tak tahu, dia kata rumah kakak dia. Oh, di rumah kakak dia kat Batu Cave lah tu kan. Zani dia tahu kakak dia kat mana. Zani tahulah mak ni latar belakang dia tahulah sedikit. Tak apa, sekejap esok kita pergi rumah kakak dia. Ni pun dah tutang. Aku tahu kedai kakak dia buka kedai jahit dekat Cokit. Bukan Cokit pula, dekat Batu Cave. Esok kita pergi. Alamak, habis besok kena ambil cuti lah, Zai. Tak apa, kau cuti lah, ni hal penting ni, mak dah tak ada ni kan. Kalau jadi apa dengan payah, mak tak ada apa jadi dengan kita kan. Aku risau ni, mak apa masalah dia ni kan. Okeylah, dia pun layan. Malah layan kan. Saya malah nak cakap dia, Abu ada. Yelah, manalah tahu mat balik, mat balik kampung apa, jadi apa pada mat. Abu ada, saya tak bimbang sangat. Tapi saya tak cerita dengan saya ni. Saya diam je lah. Tak apalah, Zai. Besok kita pergi Batu Cave. Besok tu pergilah. Janji dengan dia dekat Taman Komplek. Jumpa Taman Komplek, kita naik bas, kita pergi Batu Cave. Saya Batu Cave. Kakak mak ni dia dua beradik. Kakak mak ni dia ada 3 beradik. Zaini cakap lah dalam bas tu, masa dalam perjalanan dalam bas daripada Taman Komplek ke Batu Cave tu, sembang-sembang dengan mak, sembang-sembang dengan Zaini. Dia cakap mak ni ada 3 beradik. Lepas tu dia bimbang, Zaini ni risau sebab dia ada cerita dengan Zaini yang kakak dia 2 orang ni suruh mak balik jaga mak dia. Jadi mak dia tak ada orang jaga. Jadi Zaini ni bimbang kalau mak balik. Zaini tahu kedai kakak dia 2 beradik, dia buka kedai menjahit pakaian dekat Batu Cave, kat kampung Nauda tak saya. Jadi bila sampai turun bas tu, kita pergilah kedai jahit kakak mak tu. Pergi tengah hari, tengah panas lah tu, panas terik. Pergi jalan kaki jauh juga daripada bus stop tu. Jalan kaki, jalan-jalan sampai kedai. Assalamualaikum kak, kata. Ya kak. Kak dia yang sulung kenal Zaini. Zaini kata. Kenapa Zaini, kak? Mat mana ya, kata. Mak dah balik dah semalam, dia kata. Dia dah berhenti kerja dah kat tempat Lampang tu. Dia kata banyak masalah lah. Dia pun macam ada kes gaduh tak apa, ada barang hilang kat tempat kedai dia. Dia mengadu dengan kakak dia lah, ada barang hilang apa semua. Lepas tu dia pun malam-malam nak apa, dia berhenti kerja. Lepas tu jadi akak suruh dia balik lah jaga mak, sebab mak kita orang tak berapa sihat, dia kata kan. Dia dengan mak balik dah ni lagi muka dah merah padam. Dia dah cuak lah juga. Apa pasal mak balik tak beritahu, dia kata. Dia bising dengan saya lah, kan. Kenapa tak, saya cakap dengan kakak mak tu yang sulung tu, kenapa tak beritahu akak ya, cakap. Tak tahu lah, sebenarnya dia pindah, dia datang tempat kita orang ni, dia nak duduk sekejap je. Tahu-tahu siapa nama kakak dia yang nombor 2 Zizah ke Ijah ke siapa, lebih kurang Zizah Ijah je lama, tak ingat lama sangat. Kita sebut nama Zizah je lah. Zizah ni suruh balik, suruh jaga mak dia. Yang Zizah, yang adik dia ni, kakak nombor 2 ni, sombong sikit. Macam tak menegur, muka sombong lah, nampak muka sombong. Jadi sembang kakak dia yang sulung lah. Sembang kakak sulung, tak ada kak macam ni, saya ni ada buat band dengan dia apa semua. Akak tahu, dia kata. Tapi lah, dia pun rasa tak ada kerja apa semua. Akak suruh dia balik apa semua. Tapi saya ni pun dah bimbang lah. Aduh ya, macam mana cakap. Macam ni lah kak, saya minta alamat kat kampung akak, boleh tak cakap. Alamat boleh bagi, kata kan. Tapi kau tahu ke nak cari, tapi yelah, rasa mak dah tak nak ke KL lagi dah, nak jaga mak dia. Alah kakak nombor 2 tu risau kita orang. Kalau kita bagi alamat kau tak ada carilah, dia kata. Apa lah siwak-siwak nak cari.
Oh Zani naik angin lah. Dia kena macam tu. Kini kau sial apa semua. Cakap perkataan yang tak elok. Aku terlampang. Cakap Zai. Oh Zai relax Zai. Cakap perempuan Zai kau. Zani dah naik angin. Zani dah lain macam dah. Dia tengah bengang apa semua. Dia cakap elok kakak. Dalam nombor 2 tu menyampuk. Kalau kakak dia sound lah. Kau diam lah Ziza. Orang datang elok-elok apa semua. Barulah Zani sejuk. Zani tak puas hati. Aduh. Itulah saya ingat masa cari mat tu. Nampak sangat Zaini frust. Zaini hampa. Memang dia rasa, memang saya nampak dia kehilangan mat lah. Duduk menong, tak cakap apa. Diam je. Diam lah dia diam. Terpaku apa semua. Duduk termenung. Zai kita gerak Zai cakap. Dia minta juga alamat dekat kakak dia yang sulung. Minta alamat dia. Lepas tu kakak yang nombor 2 tu buat perangai dia memang tak puas hati lah gitu orang. Dah lah cakap, orang dah nak balik. Sibuk nak panggil ke Kuala Lumpur. Bukan ada apa pun. Jadi bila mat dah tak ada, mat dah balik kampung, kecewa. Zani kecewa. Dia kecewa bukan apa, cara mat tinggalkan kami tu macam tak ada notis, tak ada cakap apa-apa, tak ada kata apa-apa, nak balik ke nak apa, diam-diam. Sebab mat ni dia terlampau pendiam sangat kan. Jadi kita tak sangka tindakan dia tu. Dia pun ada masalah keluarga dia ke apa kan. Dia ambil keputusan pun tak beritahu kita orang, tak berbincang. Dia terus balik. Mungkin ialah sebab masa kat tempat kerja mat malam tu Zaini ada tanya dia. Zaini tanya mat, selalu ke mat dia orang ni buat macam ni? Selalu lah malam minggu dia orang balik buat betina macam-macam perempuan buat balik. Masuk bilik office tu buat macam-macam. Zani sound, cara Zani sound mat tu keras lah. Dia kata, kau tak boleh mat, dia macam ni mat, dia buat maksiat, kau biar, kau buat buta je, berdosa kau dah macam sebahat tau apa semua. Kat situ saya nampak mat macam terasa lah. Mungkin sebab tu ke mat tu balik ke. Sebab mat ni terlampau pendiam sangat. Dia terlampau orang, dia tak banyak cakap. Tapi saya tak rasa pula dia terasa dengan Zani. Sebab masa kita orang perform pun semua, mat okey, mungkin dia tak nak menanggung dosa ke apa, dia rasa salah ke apa, dia pun malah nak fikir, malah pening balik kampung lah, dia cabut balik kampung lah. Jadi setakat situlah perjuangan kami dengan mat. Mat balik macam tu je, hilang macam tu je, tanpa bagi tahu apa semua. Belum-belum jadi ajak saya pergi cari mat kat Ipoh, sanggup nak cari. Ya kita nak pergi Ipoh ni, alamat akak dia bagi, kita cari Zai apa semua. Dia kata, tak payahlah Zai, dia kata jauh Zai, kan pergi sana pujuk-pujuk mat tak datang sini lagi pun, sini dia tak ada kerja nak apa semua. Dia kata tak apalah, kita aku ajak duduk kat Fantasi apa semua. Cara Zani tu memang saya tahu Zani dengan Mai tu dalam berapat. Keakrapan ni saya tak tahulah tahap mana. Sebab saya kenal, saya masuk Fairyland ni, dia berdua memang rapat. Zani dengan Mat ni memang rapat gila. Dia cakap dengan ni, saya ada kawan juga. Aku ada kawan Zai juga, vokalis juga dari kampung, nama dia Abu juga, duduk kat Shah Alam. Kau jangan bimbang lah, nanti aku apa panggil dia, kau try lah dia macam mana nyanyi. Rupa pun ada okey apa semua. You ke dia kata. Ya Zai, dia kata, jangan risau. Dia kata, alah Zai, masa itu balik kampung budak nama Abu yang nyanyi dengan Mat, nyanyi lagu Scorpion ke apa. Oh Abu tu kata. Boleh je dia kata. Oh dia nak ke cakap. Rasa dia nak Zai cakap. Dia memang nak. Aku dari kat kampung, aku buat band dengan dia lah Zai, dengan Abu, dengan Irham tu. Irham gitaris warisan tu. Oh ya ke dia kata. Sekarang ni Irham dah kahwin Zai. Irham dah kahwin, dia memang dah tak nak ke KL lah dah. Abu tu memang boleh, Mat dah balik, kita kan ganti Abu lah pun, nak risau. Oh barulah Zani lega. Saya bila saya dekat macam tu, senyum muka dia. Zani, aduh, PA dia. Ni dia kalau marah betul. Kalau kelakar betul. Dia ni berani, dia lain macam, berani main langgar, tak fikir apa semua. Semangat dia kat muzik ni terlampau jitu kau. Semangat yang padu kata. Dia kalau buat muzik memang jangan main-main Zaini ni. Oh dia tegas macam kadang saya pun terasa. Jak kau main betul-betul jak apa semua. Yalah kita biasa je ni play kadang silap apa semua. Zaini macam tu. Oh bila saya cakap Abu ada dia happy lah. Okey jap, jom kita naik bas, kita pergi Taman Komplek, dia kata lepak-lepak. Naik bas ni Taman Komplek, sembang-sembang, nampak berubah lah muka dia, nampak happy sikit lah, klis dada apa semua. Okey jap, kau Abu duduk mana tu? Abu duduk Shah Alam. Abu kerja mesti rumput macam aku juga lah, tapi dia belah Shah Alam, aku belah Kajang. Jadi bila nak pergi Shah Alam jumpa Abu je kau. Okey, hari Ahad depan ni, sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa tu. Okey, hari Ahad ni aku jumpa Abu. Aku bawa Isa, memang aku Isa, apalah yang aku ni kahwin dengan itu, budak Isa yang panjang-panjang tu.
yang abang dia kahwin. Dia kata, aku bawa Isa pergi tempat Abu. Isa kerja mana? Isa kerja dengan aku kajang sekali je ke? Okey. Cantik dia kata. Tempat Abu kita cari, tariklah ajak Abu kerja sini ke apa semua. Boleh. Nampak Zaini happy sangat lah dia bila saya cakap Abu ada. Jadi lepak pertama, lepak-lepak kita memang pertama komplek. Tapi Zaini suka lepak dekat studio Helayan, dekat sebab pertama komplek tu, Medan Marah. Dia makan macam gila dengan Abang Man tu, Man Helayan tu. Saya rasa Abang Man Helayan tu guru dia lah, guru Zaini mengajar gitar. Sebab saya tengok kalau dia lepak 2 orang banyak sembang saya gitar. Saya tanya Zaini tak mengaku. Zaini ni dia belagak sikit. Saya tanya beratus kali, saya tanya, Zain, kau belajar gitar kat mana Zain? Kau main lagu metal ni? Adalah, tak heboh lah, dia kata. Kerek Zaini ni. Saya rasa dia belajar dengan Abang Man, main Lion. Abang Man. Kalau kaki-kaki pertama komplek, kaki-kaki jamming, tahulah, kenal lah main Lion. Main Lion kenal lah, siapa semua orang kenal. Jadi itulah dia siri yang ke-15. Nanti kita jumpa di siri yang ke-16. Seterusnya perjalanan saya, Abu dengan Zaini. Saya rasa gembira lah sebab akhirnya saya dapat juga tarik Abu masuk dalam Fairyland kan. Rasa macam benda ni lah, saya pun berapa kali saya tinggalkan Abu. Masa kat kampung cerita yang siri 6 tu, saya tinggalkan dia. Saya janji dengan dia sebulan nak ke KL, berbulan-bulan saya tinggal sampai dia pergi ke Shalam. Sampai Shalam saya nak bawa jumpa Tambi, Jack Rostam dah balik. Lepas tu ni memang rezeki Abu lah. Zaini ada. Tinggal saya berdua dengan Zaini. Zaid ni saya tak kira sangat. Zaid ni memang dia, saya tengok Zaid ni dalam Fairyland ni, dia ni macam dia tak kemaruk sangat jadi artis pun, tapi dia guide kita orang. Dia tahu macam saya dengan Zaini ni macam mana. Dia banyak menasihati kita orang. At least dia pun ada cakap dengan kita orang, nanti kalau kau dapat kontrak apa semua, kau cari satu drama yang sebaya kau, cari ada rupa pun kau boleh lah. Zaman dulu kan zaman rock glam kan, muka semua cun-cun apa semua. Jadi Zaid ni cakap lah, tak apa, aku tolong korang nak bagi band korang naik, bagi korang praktis betul-betul. Jadi itulah, kita ikuti siri minggu depan. Saya jumpa Abu, saya cerita dengan Abu macam mana. Okey, kita berjumpa di siri minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.